Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Salam kasih, salam IPG KTHO kelas pertama 2025. Selamat datang kepada semua hadirin sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan mengenai analisis keutuhan wacana yang terdapat dalam penulisan artikel yang bertajuk Hidup Mahasiswa Harus Berani oleh sastrawan negara iaitu karya Siti Zainun Ismail 2022, terbitan Dewan Sastera Penjana Sastera Kreatif bilangan 08-2022, Dewan Bahasa dan Pustaka. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan ahli panel pembentangan kita pada hari ini. Saya, Azharatul Akilah binti Zakaria, selaku moderator pada hari ini dan kita ada 3 orang ahli panel jemputan lain iaitu Nurul Fatihah binti Jumat selaku panel 1, Aisyah Iziani binti Rostam selaku panel kedua dan juga panel ketiga kita ialah Nurul Aisyah Zana binti Syukur. Baiklah, kita masuk kepada mukadimah kita. Mesti ramai yang tertanya, apa itu keutuhan wacana? Wacana adalah terjemahan dari perkataan Inggeris iaitu discourse atau kata lain yang berasal daripada bahasa Latin yang bermaksud lari kian kemari. Wacana juga berasal daripada perkataan bahasa Jawa wakono. Wakono pula daripada waka yang bermaksud membaca. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, wacana ialah keseluruhan tutur yang merupakan sesuatu kesatuan, ucapan, pertuturan dan juga percakapan. Kesatuan fikiran yang utuh sama ada dalam bentuk lisan seperti pidato, khutbah atau tulisan seperti surat, artikel, novel dan cerpen. Kamus Webster 1983. Ianya adalah hubungan fikiran dengan kata-kata, ekspresi idea atau gagasan atau juga percakapan yang mempunyai hubungan secara umum terutamanya sebagai suatu subjek kajian atau pokok telahan. Krida Laksana 2008. Menurut Asma Haji Omar 1986, beliau mengatakan bahawa wacana adalah keseluruhan kelahiran bahasa oleh penutur atau penulis iaitu pelahiran sistem bahasa dan unsur-unsur luar pada sistem bahasa yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan itu sebagai yang bermakna dalam berkomunikasi. Raminah Haji Gapram 1984 ada menjelaskan bahawa wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. Kerana itu ia boleh terdiri daripada ayat, sejumlah ayat, ceraian, bab buku, dialog, siri buku atau sebagainya yang di dalamnya memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. Menurut beliau lagi, wacana merupakan kesatuan bahasa yang lengkap yang berkesinambungan iaitu mempunyai awal dan akhir yang disampaikan secara lisan ataupun bertulis. Ianya merupakan gabungan beberapa ayat yang membentuk kesatuan yang utuh dalam teks seperti rencana. Nik Safiah Karim 2003. Ianya juga dapat dikesan melalui wujudnya susunan yang berurutan ataupun teratur dalam sesuatu wacana. Terdapat aspek penting yang menghasilkan wacana yang utuh iaitu terdapatnya urutan ataupun koheren iaitu kesinambungan idea yang telah menjadi wacana itu suatu teks yang bermakna dan dapat difahami. Manakala wujudnya juga pertautan ataupun kita dikenali sebagai kohesi iaitu keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Baiklah, kita ke slide seterusnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Moderator kita pada hari ini. Kita akan teruskan pencarian kita iaitu tentang jenis-jenis keutuhan wacana. Seperti yang kita tahu, terdapat 4 jenis keutuhan wacana iaitu keutuhan sematik, keutuhan gramatikal, keutuhan fonologi dan keutuhan leksikal. Dengan itu, saya akan menerangkan apa itu keutuhan sematik. Apakah yang dimaksudkan dengan keutuhan sematik?
Keutuhan sematik ialah konsep yang berkaitan dengan makna sesuatu perkataan, frasa dan ayat dalam sesuatu bahasa. Keutuhan sematik ini mempunyai perkaitan iaitu hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan tujuan, hubungan sebab dan hasil, hubungan latar dan kesimpulan, dan yang terakhir, hubungan memperkuat isi. Di dalam penulisan Siti Zainal Ismail 2022, saya akan memberikan beberapa contoh keutuhan sematik. Menurut artikel Siti Zainal Ismail 2022, pada peringkat kelima, terdapat keutuhan sematik yang membawa sebab dan akibat kepada pembaca. Contoh ayatnya ialah, kami berarak berjalan kaki ke arah Gunung Merapi. Keringat basah sudah menguyur, tapak kaki sudah berdenyut, hampir melepasi kawasan kampus Gadjah Mada. Di sini, kita dapat lihat penulis menjelaskan akibat di mana mereka telah berjalan kaki beramai-ramai ke Gunung Merapi. Akibatnya mereka kebasahan dan kaki mereka berasa sakit, berdenyut-denyut. Seterusnya, pada peringkat kelima, terdapat keutuhan sematik iaitu terucap juga ungkapnya. Kita dikunjungi puteri Malaysia yang pertama mencari ilmu di ASRI. Oleh sebab acara di arena terbuka, para dosen pensyarah mula berundur ke bawah bangunan aula. Di samping itu, kita dapat lihat pada peringkat ketujuh, penulis menggunakan keutuhan sematik iaitu contoh ayatnya, kami dimasukkan ke bilik gelap, terpapar bayang mengerikan, terjeritlah si penakut. Ayat tersebut memberitahu bahawa mereka dimasukkan ke dalam bilik gelap mengakibatkan mereka takut dan menjerit. Selain itu, pada peringkat ke-8, terpapar keutuhan sematik dalam penulisannya. Contoh ayatnya ialah, dengan wang lukisan hasil jualan pameran bulan Februari 1969 di Shah Motel, sebahagiannya dibawa ke Jogja. Saya terus membuka akaun Bank Negara Indonesia. Bunga tabungan sebanyak RM5,000 sebulan itulah membuat perbelanjaan sewa bilik termasuklah sarapan dan makan malam. Jelas di sini kita dapat lihat penulis telah membuka akaun Bank Indonesia dan hasil bunga tabungan itu telah dijadikan sebagai perbelanjaan sewa bilik dan makanan. Baiklah, saya serahkan kepada ahli panel lain. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal merupakan keutuhan wacana yang seharusnya memperlihatkan hubungan berdasarkan binaan tata bahasanya. Keutuhan gramatikal terbahagi kepada 3 jenis iaitu kata hubung, kata rujukan, peleburan dan penggantian. Keutuhan gramatikal jenis kata hubung menerangkan tentang penghuraian, pengembangan idea, penambahan, penghubung tempo, penghubung musabab dan tentangan. Penghuraian ialah huraian tentang sesuatu perkara, contohnya, seterusnya, selain itu, pada sudut yang lain. Pengembangan idea ialah tentang mengembangkan sesuatu ayat, contohnya seperti oleh itu, kerana dan. Penambahan pula ialah tentang memberikan maklumat tambahan terhadap sesuatu perkara. Contohnya sebelum, selepas, kemudian, berikutnya, ketika itu dan sebagainya. Penghubung tempoh pula ialah urutan masa atau siri berlakunya sesuatu. Contohnya pertama, kedua, ketiga dan kemudian. Penghubung musabab merupakan sebab berlakunya sesuatu. Contohnya kerana itu, oleh sebab. Antara keutuhan gramatikal jenis kata hubung yang terdapat dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Menyanyi yang ditulis oleh Siti Zainal Ismail ialah oleh sebab acara di arena terbuka, para dosen iaitu pensyarah mula berundur ke bawah bangunan aula. Seterusnya, tetapi pandangan mata sudah kelabu.
Keutuhan gramatikal jenis kata rujukan pula terbahagi kepada dua, iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk. Perkara itu digunakan untuk berkaitan antara bahagian dalam wacana. Kata ganti nama diri orang yang digunakan di dalam artikel tersebut sebagai contohnya ialah mereka. Antara ayat contoh yang terdapat dalam artikel yang menggunakan keutuhan gramatikal jenis rujukan ialah semasa tiada kuliah, saya pun melakar di studio Pak Amri Yahya yang berada di seberang jalan kampus Asri. Beliau juga lulusan Asri menjadi dosen sambilan. Perkataan Pak Amri Yahya yang digunakan dalam artikel tersebut merujuk kepada perkataan beliau. Selain itu, menampung siswa kaya yang berkuliah isengan, umumnya pada awal sesi mereka mendaftar sama ada dalam bidang perniagaan, ekonomi atau sains teknologi. Mereka bakal menyambung usaha niaga keluarga kaya. Kehidupan mewah begitu ketara. Perkataan siswa kaya itu merujuk kepada perkataan mereka yang digunakan dalam ayat tersebut. Seterusnya, gramatikal jenis penggantian ialah proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur lain seperti kata nama, kata kerja dan klausa. Penggantian dalam bahasa Melayu dapat bersifat kata nama nominal, kata kerja, verbal dan klausa. Contoh penggantian yang bersifat kata nama atau nominal ialah seperti jiran kami membeli sebuah kereta baru. Kami juga membeli sebuah. Di dalam artikel tersebut tidak terkandung gramatikal keutuhan penggantian. Seterusnya, saya memberikan penjelasan kepada panel seterusnya. Terima kasih kepada panel yang kedua. Seterusnya, saya akan membentangkan tajuk mengenai keutuhan leksikal, iaitu keutuhan leksikal bermaksud iaitu melibatkan pertautan antara perkataan ataupun frasa secara sematik dalam sesebuah wacana dan melibatkan pengulangan perkataan. Terdapat beberapa bentuk jenis hubungan leksikal, antaranya adalah antonim, sinonim, hiponim, homonim, pengulangan kata yang sama, kolokasi serta unsur yang bersambut. Bagi sinonim dalam penulisan Siti Zainur Ismail, seperti dalam perenggan yang kelima, iaitu penulis telah menyatakan bahawa keringat basah sudah menggugur, tapak kaki sudah berdenyut, hampir melepasi kawasan kampus Gajah Mada. Maka tibalah suai rehat diduga minggu pelangkul. Serta pada perenggan yang keempat. Pada perenggan kelima tersebut menunjukkan bahawa mengguyur serta berdenyut itu adalah sama, di mana menunjukkan maksud yang sama serta pengulangan yang sama. Seterusnya adalah keutuhan bagi pengulangan kata yang sama, di mana bagi perenggan yang ketujuh, iaitu kami berbaris, berjalan berarak melewati lapangan, beralun-alun masuk ke jalan Malioboro, menuju ke jalan Solo, lalu masuk ke Simpang, menuju ke jalan Kaliurang. Inilah detik-detik kerana kami akan berarak jalan kaki untuk menuju ke dalam pergunungan Kaliurang. Kami berarak berjalan ke arah Gunung Merapi. Pengulangan kata berarak itu membuatkan pembaca akan lebih memahami isi ayat tersebut, seperti mana ia telah berlaku 3 kali pengulangan. Seterusnya, saya akan serahkan kepada moderator. Okey, sekarang saya akan membincangkan mengenai keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ini adalah hubungan dari aspek keutuhan fonologi boleh dilihat daripada segi hentian suara, nada suara dan juga intonasi suara.
Intonasi ini dapat menimbulkan hubungan semantik antara bahagian wacana. Ianya juga berperanan sebagai penanda dan juga pemisah frasa yang dapat membezakan struktur ayat. Okay, selain itu, nada suara ini juga berperanan dalam membezakan ayat yang diletakkan mengikut beberapa situasi dan juga keadaan. Manakala hentian atau kesenyapan suara ini berfungsi sebagai perbandingan dalam suatu ayat yang sama. Contoh yang dapat saya berikan dalam artikel Siti Zainun 2022 dalam karya artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani ini ialah pada perenggan 4 ayat terakhir iaitu sekarang Malaya syok bahasa London do. Okay. Selain itu, pada perenggan kelima juga pada baris ketujuh iaitu kita dikunjungi puteri Malaysia yang pertama mencari ilmu di Asri. Pada perenggan yang sama juga pada baris 18 terdapat intonasi tanda tanya yang berbunyi akan dikerjain pararaka terhadap mahasiswa baharu. Tambahan pula pada perenggan 6 ayat ketiga unsur fonologi yang terdapat ialah hoi, anak Malaysia jatuh, pensang tu. Ini merupakan salah satu ayat serul. Contoh ini jelas menunjukkan keutuhan fonologi di mana kelihatan pada nada suara dan juga intonasi suara. Unsur-unsur paralinguistik juga membantu dalam pemahaman tentang sesuatu wacana seperti bahasa gerak-geri, air muka, isyarat pergerakan anggota badan dan juga kesenyapan. Tambahan pula, dalam tulisan, unsur-unsur paralinguistik ini ialah alat-alat yang boleh digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Alat-alat tersebut ialah seperti tanda baca, seperti nota, koma, tanda soal, titik bertindih dan juga sebagainya. Okay, manakala dalam wacana lisan pula, ekspresi wajah iaitu keadaan air muka serta gerak tangan dan badan merupakan alat-alat untuk membantu memahami unjuran. Sekarang saya akan serahkan kepada panel seterusnya. Seterusnya, bagi mengenal pasti sumber rujukan, di mana apabila kita membuat sumber rujukan, haruslah ada 4 perkara, iaitu nama penulis, tahun, tajuk serta penerbit. Seterusnya kita akan meneruskan pembentangan kita dengan penanda kronologi. Okey, baiklah kita akan teruskan dengan penanda kronologi tambahan. Penanda kronologi tambahan ini adalah untuk memberikan maklumat tambahan kepada sesuatu penceritaan ataupun artikel. Antara contoh ayat yang menunjukkan ianya adalah ayat kronologi tambahan ialah ayat dan, lalu, malahan, tambahan pula, selanjutnya, di samping itu yang lain-lain. Okay, apa yang dapat saya berikan contoh berdasarkan dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani karya Siti Zainun Ismail 2022 ini ialah maafkan saya. Okey, pada ayat hal ini amat bertentangan dengan gerak gerak tari keraton yang menata gerak tubuh langsing dan luas. Pada perkataan hal ini itu menunjukkan kronologi tambahan kerana ianya menunjukkan tambahan kepada sesebuah penceritaan itu. Selain itu, ada juga contoh yang mengatakan malah sejak semester 1 tahun pertama hingga tahun akhir, saya terus memperoleh hadiah sketsa Kartini. Di sini penulis juga menggunakan kronologi tambahan malah untuk menunjukkan huraian kepada ayat isi di atas penceritaan dia tadi. Selain itu,
dia juga guna kronologi tambahan perkataan agar. Contoh ayatnya, Jogja memang kota seniman. Pelukis senior menjadikan rumah sebagai sanggar atau galeri yang dapat dilawati agar karya seninya ditatap dan dijual. Pada ayat agar itu menunjukkan huraian tambahan kepada ayat di atas tadi yang mengatakan bahawa pelukis senior ni menjadikan rumah tu sebagai galeri mereka. Kerana tambahannya tu kerana apa? Kerana agar ianya dapat ditatap dan juga dijual. Okay, itu saja daripada saya daripada kronologi tambahan. Seterusnya daripada saya akan menunjukkan ataupun menerangkan mengenai kronologi tentangan. Di mana kronologi tentangan ini bermaksud memberikan maklumat yang bertentangan. Antara contohnya seperti sebaliknya, namun atau tetapi. Pada perenggan ke-6, berdasarkan artikel yang telah dihasilkan oleh Siti Zainal Ismail, Hidup Mahasiswa Harus Berani, di mana pada perenggan yang ke-6, contohnya adalah saya masih mendengar laungan, tetapi pandangan mata sudah kelabu. Manakala pada perenggan yang ke-7, terdengar ketukan pintu, tapi tidak saya pedulikan. Akhir sekali pada perenggan yang ke-11, kalau selama ini penari Jawa harus kecil, molek dengan potongan ramping, tetapi Pak Bagong yang pernah mengikuti kumpulan Martha Graham di Amerika menampilkan watak penari sihat dan gempal. Jadi telah menunjukkan bahawa ketiga-tiga ayat pada 3 perenggan yang berbeza menunjukkan kronologi tentangan. Seterusnya, saya serahkan kepada panel lain. Maaf panel 2, sila buka mic. Okey, maafkan saya. Saya pula akan menerangkan tentang penanda musabak, penanda wacana kronologi musabak. Iaitu penanda musabak ini digunakan untuk menyatakan sebab. Penanda wacana musabab ini juga digunakan untuk menunjukkan kesan yang berlaku kepada sesuatu yang dinyatakan dalam ayat yang sebelumnya. Kata yang sering digunakan untuk penanda wacana ini ialah oleh hal yang demikian, dengan itu, maka oleh itu, oleh sebab itu. Antara contoh ayat penanda wacana musabak yang terdapat dalam artikel Mahasiswa Harus Berani ialah perkataan oleh sebab. Di dalam ayat oleh sebab acara di arena terbuka, para dosen mula berundur ke bawah bangunan aula. Renyai menyambut. Selain itu, pada perenggan ke-5, perkataan oleh sebab juga digunakan, iaitu oleh sebab acara di arena terbuka, para dosen tersyarah mula berundur ke bawah bangunan. Saya serahkan kepada panel yang seterusnya. Baiklah, terima kasih kepada panel kedua. Saya akan teruskan dengan menerangkan apa itu kronologi tempoh. Kronologi tempoh ini menunjukkan aturan dan urutan masa. Kita dapat lihat beberapa perkataan dalam kronologi tempoh, iaitu perkataan pertama, seterusnya, kemudian dan awalnya. Menurut artikel Siti Zainal 2022, kita dapat lihat kronologi tempoh ini pada perenggan pertama, iaitu ia digunakan, iaitu ayatnya membunyi 2 hari sebelum itu pendaftaran wajib berlangsung di bahagian sesi penerimaan mahasiswa baru dengan menunjukkan surat rasmi daripada Atas Pendidikan Malaysia dari Jakarta beserta maklumat pengesahan sijil tinggi sekolah menengah Malaysia Form High School Certificate dan lulus bahasa Melayu yang setaraf dengan sekolah menengah
atas Indonesia. Perkataan 2 hari sebelum itu telah menunjukkan kronologi tempoh. Ayat ini menunjukkan bahawa urutan masa penulis ketika mahu mendaftar di bahagian sesi penerimaan mahasiswa baru. Seterusnya, artikel si Zaini ini pada peringkat ke-7 kita juga dapat lihat iaitu ayatnya kemudian. Contoh ayat ialah kemudian pintu tertolak keras dan lampu bernyala. Saya tersengih melihat rakan yang terkebil-kebil memandang saya tenang di kursi. Itu saja saya serahkan kepada moderator kita. Maaf, moderator sila buka mic. Maafkan saya atas kesilapan tadi. Okey, kesimpulannya apa yang kami dapat daripada pembentangan ini, kita dapat mengetahui bahawa penanda wacana ini mempunyai berbagai-bagai fungsi penting dan bukannya sekadar untuk menjadikan kararian kita itu lebih menarik. Malahan penggunaan penanda wacana ini yang betul ini juga dapat membantu kita untuk menimbulkan suasana yang betul dan tepat pada pemahaman pembaca. Okey, keserasian hubungan antara satu unsur linguistik dengan teks yang bermakna dapat difahami oleh kedua-dua belah pihak, iaitu penulis sendiri dan juga pembaca. Kiranya apa yang ingin disampaikan oleh penulis tu sampai kepada pembaca, tidaklah menjadi seperti kesalahfahaman. Pembaca berfikir begitu ceritanya, tetapi penulis mahu menceritakan benda yang lain. Okey. Kemudian keutuhan wacana ini juga adalah merupakan aspek yang penting kerana ianya akan memastikan sesuatu kesatuan itu boleh dikatakan wacana atau hanya sekumpulan ayat yang tidak teratur. Untuk melihat ayat itu teratur atau tidak, kita melihat adanya penanda wacana. Sekiranya sesuatu ayat itu tidak mempunyai penanda wacana, ianya tidak dipanggil kohesi, iaitu ayat yang tidak teratur dan tidak ada kesinambungan. Itulah pentingnya koheren dan juga kohesi dalam penulisan ini untuk menceritakan apa-apa artikel ataupun jurnal. Dan juga keutuhan wacana ini juga amat penting untuk melihatkan sesuatu penulisan tu adalah bermakna ataupun tidak. Okey, itu saja daripada saya. Ahli panel lain ada apa-apa yang ingin ditambah? Tiada. Okey, jika begitu saya rasa sampai di sini saja pembentangan kita pada hari ini. Maka tamatlah sudah. Saya ingin memohon maaf andai ada tersalah bicara, tersalah kata. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Okey, terima kasih kepada semua ahli panel kita. Saya habiskan dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.